Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Hotel Hijau. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Hotel Hijau ini terdapat pada muka surat 150 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.3.3 memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif mengikut konteks. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 ayat pasif mengikut konteks berdasarkan teks dialog mengenai Hotel Hijau. Kedua, membina sekurang-kurangnya 3 ayat pasif mengenai Hotel Hijau daripada ayat aktif yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan sekurang-kurangnya 3 ayat pasif mengikut konteks berdasarkan teks dialog mengenai Hotel Hijau. Kedua, murid berjaya membina sekurang-kurangnya 3 ayat pasif mengenai Hotel Hijau daripada ayat aktif yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk jadual. Pernahkah murid-murid menginap di Hotel Hijau? Ya, tentu ada murid-murid yang berpengalaman menginap di Hotel Hijau. Hotel Hijau di sini bermaksud pihak hotel yang menyokong ke arah pelestarian alam sekitar iaitu mahu menjaga alam sekitar daripada pencemaran serta dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Lihat dalam gambar yang telah Cikgu Afan tunjukkan di sini, adanya hotel yang dibina di kawasan yang berdekatan dengan pokok-pokok ataupun kawasan yang mempunyai tumbuhan yang banyak supaya dapat mengekalkan kesegaran udara di situ serta dapat memberi keselesaan kepada para pelancong yang datang menginap di hotel maupun resort tersebut. Tentunya dapat mendamaikan jiwa para pelancong yang datang ke situ. Seterusnya, Hotel Hijau juga menggunakan peralatan yang dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik seperti yang murid lihat di situ. Penggunaan pendingin hawa di situ yang mempunyai label 5 bintang iaitu cekap tenaga. Dan adanya penggunaan televisyen di dalam bilik hotel yang juga cekap tenaga supaya dapat mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Seterusnya, tentu murid-murid lihat adanya tumbuh-tumbuhan seperti pokok bunga yang ditanam di sekitar kawasan hotel. Tentunya pihak pengurusan hotel juga menekankan penggunaan air hujan untuk menyiram pokok bunga yang ditanam di kawasan hotel tersebut untuk menjimatkan air. Maksudnya di sini bukan pihak hotel tersebut kedekut, tetapi mahu menjaga pelestarian alam sekitar supaya dapat mengekalkan kesegaran udara serta dapat menjadikan alam sekitar lebih terjaga dan memastikan kawasan tersebut indah dan para pelancong akan datang ke situ untuk menikmati keindahan, kesegaran dan kecantikan kawasan di hotel ataupun resort tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya.
Baiklah murid-murid, mari kita memahami ayat pasif di sebelah ini. Apakah itu ayat pasif? Ayat pasif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai subjek baharu. Murid-murid dapat lihat di situ contoh ayat pasif. Alam disayangi Afifi. Lihat di situ, Alam bertindak sebagai objek, disayangi kata kerja pasif dan Afifi sebagai subjek. Untuk pengetahuan murid-murid, ayat pasif ini terbentuk daripada ayat aktif. Kita lihat contoh ayat aktifnya. Sebelum ditukarkan menjadi ayat pasif, lihat di situ sebelah kanan, Afifi menyayangi Alam. Afifi sebagai subjek ataupun pelaku, menyayangi sebagai kata kerja aktif dan Alam sebagai objek. Jadinya di sini, murid-murid dapatlah perhatikan perbezaan ayat pasif dan juga ayat aktif. Adanya perbezaan iaitu kedudukan subjek dan juga objek dan juga penggunaan kata kerja. Jadi di sini kita meneliti terlebih dahulu ayat pasif. Ayat pasif di sini objek berada di mana? Ya, berada di hadapan ayat. Dan subjeknya di mana? Ya, subjeknya berada di belakang ayat. Dan apakah kata kerja yang digunakan dalam ayat pasif? Ya, tentunya kata kerja pasif digunakan dalam ayat pasif. Kita lihat ayat aktif pula. Kita mahu melihat perbezaannya ya di sini. Afifi iaitu subjek mestilah berada di mana? Mestilah berada di hadapan ayat. Dan objek itu mestilah berada di belakang ayat. Dan dalam ayat aktif ini mestilah menggunakan kata kerja aktif iaitu menyayangi. Jadi di sini murid-murid dapatlah melihat perbezaan antara ayat pasif dan juga ayat aktif. Mudahkan murid-murid untuk mengetahui perbezaan antara ayat pasif dan ayat aktif iaitu perubahan kedudukan subjek dan juga objek serta penggunaan kata kerjanya. Kita lihat contoh ayat pasif yang lain di bawah itu. Okey, kita lihat yang A, bunga itu dihadiahi oleh dia. Jadi di sini dalam ayat pasif ini adanya penggunaan kata ganti nama diri yang ketiga iaitu dia. Jadi di sini tiada sebarang masalah untuk kita menulis ayat pasif. Dihadiahi oleh dia, dimakan oleh baginda, diambil oleh mereka. Jadi di sini dia, mereka, baginda merujuk kepada kata ganti nama diri ketiga. Lihat penerangan yang telah Cikgu Afan jelaskan dalam kotak berwarna biru. Kata ganti nama diri ketiga boleh menggunakan imbuhan di pada kata kerja berserta dengan kata sendi oleh atau imbuhan dihubungkan dengan kata kerja dalam ayat pasif. Seperti yang murid lihat di situlah, dihadiahi oleh dia. Kan? Jadi di sini dihadiahi. Hadiah merujuk pada kata dasarnya hadiah dan ditambahkan dengan imbuhan di menjadi kata kerja pasif. Dihadiahi oleh dia. Dia merujuk pada kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri yang ketiga. Seterusnya kita lihat B dan C pula. Ada perbezaan antara B dan C di situ. Iaitu bunga itu saya gubah, bangku itu kamu buat. Perbezaannya di sini iaitu penggunaan kata ganti nama dirinya. Okey. Untuk yang A, adanya penggunaan kata ganti nama diri ketiga. Untuk yang B, kata ganti diri pertama. Untuk yang C, adanya kata ganti nama diri kedua. Iaitu yang B tadi saya, yang C kamu. Lihat di situ. Penerangan yang telah Cikgu Afan jelaskan di sebelah kanan itu, kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua tidak boleh menggunakan imbuhan di pada kata kerja. Berserta dengan kata sendi oleh atau imbuhan di disambungkan dengan kata kerja dalam ayat pasif. Lihat di situ. Bunga itu saya gubah. Itu betul. Yang tidak betul ataupun yang salah, bunga itu digubah oleh saya. Tak boleh ya. Sebab Cikgu Afan dah terangkan tadi, kata ganti nama diri pertama tidak boleh ditambahkan imbuhan di dalam kata kerja iaitu
gubah. Gubah di situlah. Gubah tidak boleh dijadikan sebagai digubah. Mestilah saya gubah. Seterusnya, si bangku itu kamu buat. Kamu ini merujuk kepada kata ganti nama diri kedua. Tidak boleh ditambah imbuhan di pada kata kerja buat. Dibuat kamu tak boleh. Sepatutnya kamu buat. Faham ya murid? Mudah saja untuk memahami bagi pembinaan ayat pasif dengan menggunakan kata ganti nama diri. Seterusnya kita lihat yang C. Pasu bunga itu tersepak oleh kakak. Dalam ayat ini adanya penggunaan kata kerja pasif iaitu tersepak. Lihat di situ juga pasu merujuk kepada objek. Objek di sini mestilah dibawa di hadapan ayat dan kakak itu subjek mestilah berada di belakang ayat. Kita lihat yang D. Aiman kehujanan sewaktu pulang dari sekolah. Jadi di sini merujuk kepada kehujanan sebagai kata kerja pasif. Maksudnya sudah berlakulah. Maksudnya Aiman itu terkena hujan. Okey. Faham ya murid-murid? Bagi ayat pasif ini. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks dialog mengenai Hotel Hijau dengan sebutan dan intonasi yang betul. Encik Nazri telah mencadangkan Hotel Hijau sebagai penginapan keluarga mereka semasa bercuti. Ayah, hotel itu diiktiraf oleh kerajaan sebagai Hotel Hijau. Apakah yang dimaksudkan dengan Hotel Hijau? Hotel Hijau ialah inisiatif oleh pihak hotel yang menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang bersifat mesra alam. Oh, begitu. Apakah inisiatif mesra alam itu? Banyak bangunan hotel menggunakan cahaya matahari untuk pencahayaan di dalam bilik. Mentol lampu cekap tenaga juga digunakan oleh pihak hotel. Oleh itu, penggunaan tenaga elektrik dapat dijimatkan. Mengapakah banyak basikal di hotel itu, ayah? Pihak Hotel Hijau itu juga menyediakan perkhidmatan sewaan basikal. Tetamu digalakkan berbasikal ke sesuatu destinasi yang berdekatan. Dengan cara ini, pencemaran udara dapat kita kurangkan. Bagaimanakah pula dengan tempat letak kenderaan berwarna hijau itu, ayah? Oh, itu tempat mengecas kenderaan hibrid. Perkhidmatan itu juga ialah sokongan ke arah usaha mesra alam. Dengan itu, kedatangan pelancong hijau dapat kita tingkatkan. Baiklah murid-murid, mari kita mengecam ayat pasif yang terdapat dalam teks dialog mengenai Hotel Hijau. Baiklah, mari kita bersama-sama untuk mengecam ayat pasif yang terdapat dalam teks dialog ini. Kita lihat ayat yang pertama di situ. Ayah, hotel itu diiktiraf oleh kerajaan sebagai hotel hijau. Lihat dalam ayat ini. Ayat ini merupakan ayat pasif kerana telah pun menggunakan kata kerja pasif, iaitu Cikgu Afan telah membulatkannya dengan bulatan berwarna biru di situ, iaitu diiktiraf. Diiktiraf tersebut merupakan kata kerja pasif. Seterusnya, kita lihat ayat yang kedua. Mentol lampu cekap tenaga juga digunakan oleh pihak hotel. Ayat ini juga merupakan ayat pasif kerana menggunakan apa? Ya, kerana menggunakan kata kerja pasif iaitu perkataannya digunakan. Yang murid-murid dapat lihat di situlah. Seterusnya, ayat yang ketiga, oleh itu, penggunaan tenaga elektrik dapat dijimatkan. Ayat ini juga merupakan ayat pasif kerana telah pun menggunakan kata kerja pasif iaitu dijimatkan. Seterusnya, kita lihat ayat yang lain.
Tetamu digalakkan berbasikal ke sesuatu destinasi yang berdekatan. Ayat ini juga merupakan ayat pasif kerana menggunakan kata kerja pasif iaitu digalakkan. Dan seterusnya di situ, dengan cara ini pencemaran udara dapat kita kurangkan. Ayat ini juga merupakan ayat pasif. Mengapa? Ya, ayat ini telah pun menggunakan kata ganti nama diri pertama iaitu kita. Jadi di sini ayat ini tidak boleh menjadi dikurangkan oleh kita. Seperti yang telah dijelaskan pada awal pembelajaran tadi, kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua tidak boleh menggunakan penambahan imbuhan di dengan kata kerja. Contohnya, dikurangkan oleh, diambil oleh, dimakan oleh. Tidak boleh menggunakan di dengan oleh dalam ayat apabila menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. Yang boleh di sinilah murid-murid dapat lihat, dengan cara ini pencemaran udara dapat kita kurangkan. Seterusnya ayat yang terakhir, dengan itu kedatangan pelancong hijau dapat kita tingkatkan. Jadi ayat ini merupakan ayat pasif kerana menggunakan kata ganti nama diri pertama iaitu kita di situ ya. Tidak boleh menjadi ditingkatkan oleh kita. Tidak boleh ya. Yang boleh kita tingkatkan. Kerana kita merupakan kata ganti nama diri pertama. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami ayat pasif yang terkandung dalam teks dialog ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita menukarkan ayat aktif kepada bentuk ayat pasif. Sebelum kita menukarkan ayat aktif kepada bentuk ayat pasif, eloklah kita mengecam terlebih dahulu penggunaan kata ganti nama diri dan juga kata kerja yang digunakan dalam ayat aktif. Jadi di sini kita lihat dalam ayat yang pertama iaitu pihak hotel hijau menyarankan pelanggannya menjimatkan penggunaan air. Di sini kita lihat kata ganti nama dirinya iaitu tiada digunakan tetapi subjek yang digunakan di sini iaitu pihak hotel hijau. Itulah subjeknya. Dan di sini ada menggunakan kata kerjanya menyarankan. Oleh itu, dapatlah kita fahami menyarankan ini perlu kita tukarkan kepada kata kerja pasif iaitu disarankan. Seterusnya, ayat yang kedua, pelanggan menukar tuala dan cadar apabila perlu sahaja. Ayat ini tidak menggunakan kata ganti nama diri tetapi ada subjeknya iaitu subjeknya pelanggan. Jadinya di sini ada juga menggunakan kata kerja aktif iaitu menukar. Oleh itu, kita perlu tukarkan kata kerja aktif ini menukar kepada bentuk kata kerja pasif iaitu ditukar. Seterusnya, ayat yang ketiga, selain itu, hotel juga menggunakan tadahan air hujan untuk simbahan tandas. Dalam ayat ini, tidak menggunakan kata ganti nama diri. Jadi di sini yang menggunakan ayat ini ialah subjeknya iaitu hotel. Dan ada penggunaan kata kerja aktif iaitu menggunakan. Jadi eloklah kita menukarkan terlebih dahulu kata kerja aktif ini kepada kata kerja pasif iaitu menggunakan menjadi digunakan. Dan ayat yang terakhir, kita mestilah menyokong usaha pelestarian alam ini. Dalam ayat ini, ada tak menggunakan kata ganti nama diri? Ya, ada, iaitu kita. Kita ialah kata ganti nama diri yang pertama. Jadi, ayat ini juga menggunakan kata kerja aktif iaitu menyokong. Jadi, menyokong ini perlu kita tukarkan kepada bentuk
Kata kerja pasifnya iaitu kita sokong. Tak boleh menjadi disokong oleh kita. Kena faham ya. Sebabnya Cikgu Afan dah terangkan pada awal pembelajaran tadi mengenai kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua tidak boleh menggunakan penggunaan kata kerjanya disambung dengan imbuhan di. Dimakan oleh, diambil oleh, disokong oleh. Tak boleh ya. Sebab ada kata ganti nama diri pertama dan yang kedua. Jadi di sini kita sokong. Tak boleh disokong oleh kita. Faham ya murid-murid? Mudah. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif dalam jadual di sebelah ini. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun membincangkan keempat-empat ayat aktif yang perlu dipasifkan dan kita telah mengenal pasti kata kerja aktif dan menukarkannya menjadi kata kerja pasif. Oleh itu, kita pindahkan keempat-empat ayat tersebut untuk dipasifkan dalam bentuk jadual ini. Lihat dalam jadual yang telah Cikgu Afan tunjukkan di sini. Kita lihat ayat aktif yang pertama iaitu pihak Hotel Hijau sebagai subjek. Kemudian predikatnya menyarankan. Predikat di sini merujuk kepada kata kerja aktif iaitu kata kerja aktif transitif kerana memerlukan objek. Objeknya di situ pelanggannya dan perluasan ataupun keterangan di situ menjimatkan penggunaan air. Jadinya di sini ayat aktif tersebut kita mahu pasifkan menjadi pelanggannya disarankan oleh pihak Hotel Hijau menjimatkan penggunaan air. Jadinya di sini dapatlah kita lihat objek kedudukannya Cikgu Afan bawakan ke mana? Ya, Cikgu Afan bawakan ke hadapan ayat tersebut. Lihat di situ ya anak panah Cikgu Afan silangkan. Cikgu Afan gerakkan objek, Cikgu Afan bawakan di hadapan ayat. Dan diikuti pula dengan predikat di situ. Pelanggannya disarankan. Dan diikuti dengan itulah subjeknya iaitu oleh pihak Hotel Hijau. Jadi kita kekalkan perluasan ataupun keterangannya di belakang ayat. Ingat ya, dalam ayat pasif kita perlu bawakan objek ke mana? Ya, perlu faham bahawa objek dalam ayat pasif mestilah berada di hadapan ayat. Mudah kan? Seterusnya, kita lihat bilangan yang kedua, ayat aktifnya. Pelanggan menukar tuala dan cadar apabila perlu sahaja. Ya, ayat ini merupakan ayat aktif dan kita perlu pasifkan. Jadi pasifnya di bawah itu tuala dan cadar ditukar pelanggan apabila perlu sahaja. Lihat dalam ayat aktif tersebut, pelanggan sebagai subjek, predikatnya iaitu menukar. Menukar ini merujuk kepada kata kerja aktif transitif. Sebab apa? Ya, sebab memerlukan objek. Objeknya apa? Objeknya tuala dan cadar. Seperti yang telah Cikgu Afan jelaskan tadi, objek perlu dibawa ke hadapan ayat. Untuk apa? Untuk menjadikan ayat pasif. Tolong ingat ya, objek mestilah dibawa ke hadapan ayat untuk membentuk ayat pasif. Seterusnya kita lihat bilangan yang ketiga, ayat aktifnya. Selain itu, hotel juga menggunakan tadahan air hujan untuk simbahan tandas. Ya, dalam ayat aktif ini, subjeknya iaitu hotel juga. Selain itu tu penanda wacana ya, tak terlibat. Tapi di sini Cikgu Afan nyatakan di sini supaya Cikgu nak membantu murid-murid dapat lihat pembentukan ayat aktif tadi itulah. Jadi di sini hotel ini merujuk pada subjek dan predikatnya menggunakan. Menggunakan di sini merupakan kata kerja aktif transitif. Kerana apa? Ya, kerana memerlukan objek. Objeknya apa? Ya, objeknya
tadahan air hujan. Jadi di sini untuk kita pasifkan, jawapannya Cikgu Afan sudah sediakan di situ. Selain itu, tadahan air hujan digunakan oleh hotel juga untuk simbahan tandas. Jadi di sini, murid lihat objek tersebut Cikgu Afan bawakan ke mana? Ya, Cikgu Afan bawakan ke hadapan ayat tadi. Jadi ingat ya, objek mestilah dibawa ke hadapan ayat untuk kita jadikan ayat tersebut ayat pasif. Mudah kan? Seterusnya kita lihat bilangan yang keempat, ayat aktifnya kita mestilah menyokong usaha pelestarian alam ini. Jadi di sini kita lihat subjeknya kita mestilah. Predikatnya di sini merujuk kepada kata kerja aktif transitif. Menyokong apa? Jadi ada objeknya. Objeknya usaha pelestarian alam ini. Jadinya di sini untuk kita pasifkan seperti biasa dalam ayat aktif ini ada tak menggunakan kata ganti nama diri yang pertama atau yang kedua? Ya, ada iaitu kita di sini. Kita merupakan kata ganti nama diri pertama. Jadi, kita perlu ada ubah suai sedikit. Seperti yang murid lihat, ayat pasifnya di bawah itu, usaha pelestarian alam ini mestilah kita sokong. Jadi di sini, objek Cikgu Afan bawakan ke mana? Ya, bawakan ke hadapan ayat untuk menjadi ayat pasif. Dan kita ada ubah suai dari segi penggunaan subjeknya di situ iaitu mestilah kita sokong. Jadi tak boleh kita tulis mestilah disokong oleh kita. Salah ya. Sebabnya kita merupakan kata ganti nama diri pertama. Jadi mestilah kita sokong. Mudah kan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah memahami cara-cara untuk membentuk ayat pasif daripada ayat aktif dengan sebaiknya. Kini tiba masanya mari kita menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan panduan jawapannya. Tuliskannya dalam buku tata bahasa. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah. Iaitu murid perlu menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Jadinya di sini, murid-murid perlu memahami semula cara-cara untuk membentuk ayat pasif daripada ayat aktif yang terdapat daripada slide aktiviti yang kedua tadi. Jadi murid bolehlah untuk menjawab ataupun menyelesaikan tugasan aktiviti yang ketiga ini. Oleh itu, murid-murid dapat lihat contohlah, cikgu bagi satu contoh. Lihat bilangan yang pertama, ayat aktifnya. Pihak Hotel Hijau mengucapkan terima kasih kepada pelancong di situ. Jadi di sini, murid-murid dapat lihat subjeknya pihak Hotel Hijau. Predikatnya mengucapkan dan mengucapkan ini merupakan kata kerja aktif transitif. Objeknya iaitu terima kasih dan perluasannya ataupun keterangan kepada pelancong di situ. Seperti yang telah diterangkan pada awal pembelajaran tadi, untuk menjadikan ayat pasif, kita mestilah mengenal pasti terlebih dahulu, ada tak penggunaan kata ganti nama diri pertama atau kata ganti nama diri kedua? Lihat di situ, ada tak? Tak ada kan? Jadi subjeknya pihak Hotel Hijau tidak menggunakan apa-apa kata ganti nama diri pertama atau yang kedua. Hanya di sini subjeknya pihak Hotel Hijau. Dan predikatnya iaitu kata kerja aktif transitif mengucapkan dijadikan apa? Ya, kita perlu pasifkan menjadi diucapkan. Kemudian, terima kasih ini objek. Oleh itu, dalam ayat pasif, objek ini kita nak bawa ke mana? Ya, kita bawa pada awal ayat. Jadi,
perlulah murid-murid tulislah permulaan ayat pasif itu. Terima kasih diucapkan oleh pihak Hotel Hijau kepada pelancong di situ. Ataupun terima kasih diucapkan pihak Hotel Hijau kepada pelancong di situ. Tiada masalah. Bolehlah. Jadinya di sini, murid-murid perlu fahamlah terlebih dahulu ada tak penggunaan kata ganti nama diri pertama ataupun kata ganti nama diri kedua. Kemudian murid tukarkan ataupun cari terlebih dahulu kata kerja. Kata kerja aktif untuk kita tukarkan menjadi kata kerja pasif, iaitu seperti yang Cikgu Afan terangkan tadi, mengucapkan menjadi diucapkan. Dan objek itu perlu dibawa ke mana? Ya, perlu dibawa di hadapan ayat. Mudah kan murid-murid? Dan diharapkan murid-murid meneruskan untuk menjawab ayat yang kedua, ketiga, keempat dan yang kelima. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.